Anda sedang menonton Mad Brave TV. Assalamualaikum, saya Taufik Hanafi dan anda sedang menyaksikan Ranger Moden. Di mana di dalam Ranger Moden ini kami akan memaparkan, kami akan kongsikan ilmu-ilmu mengenai ikhtiar hidup. Kami akan kongsikan gadget-gadget moden yang anda boleh gunakan ketika melakukan aktiviti lasak. Kepada penggemar-penggemar aktiviti lasak yang suka masuk hutan, masuk gua, masuk air, berkemah, mesti anda nak tahu kan gadget-gadget yang bagaimana boleh anda gunakan. Nak tahu? Jom ikut saya. Kerana apa? Selepas ini, destinasi yang saya nak pergi ni, saya akan tunjukkan gadget pertama kita pada episod kali ini. Jom. Dilancarkan sempena dengan Persidangan Perhutanan Commonwealth ke-14 pada tahun 1993. Taman Ekorimba Commonwealth ini menarik dengan keaslian pokok-pokok hutan dan juga keindahan landscape-nya yang tersendiri. Taman Ekorimba Commonwealth ini menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik boleh dilakukan seperti berkemah, berbasikal, mendaki dan banyak lagi. Jarak perjalanan lebih kurang 6 km dari Bandar Rawang melalui Jalan Selayang Rawang dan juga 30 km dari Bandaraya Kuala Lumpur. Tidaklah jauh bagi mereka yang tinggal di ibu kota yang ingin menikmati alam semula jadi dengan melakukan pelbagai aktiviti menarik bagi mengisi masa hujung minggu anda. Menarik bukan? Jadi, teruskan bersama-sama saya, Taufik Hanafi, dalam rancangan Ranger Moden. Alhamdulillah, saya dah pun sampai ke Taman Ekorimba Commonwealth. Saya tidak akan keseorangan, saya akan ditemani oleh seorang pengawas hutan. Untuk episod kali ini nak tahu siapa? Apa kata jom ikut saya, kita pergi cari dia. Baik, inilah dia orang yang saya cari tadi, Encik Halil Husairi. Apa khabar Encik, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baik, Encik boleh ceritakan sikit tak? Sikit sebanyak tentang diri Encik. Ya, mungkin penonton-penonton Ranger Hutan kita nak tahu. Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Halil Husairi bin Karya, pengawas hutan grade G19. Okey. Saya mula join dengan perhutanan ni tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 tu, masa tu saya belum lagi jadi pengawas hutan lah. Saya masih lagi pembantu awam. Baik, jadi apa yang menarik minat Encik untuk jadi pengawas hutan? Mula-mula tu kita tak tahu. Orang cerita pasal perhutanan ni, orang cakap pokok balak, daun, kayu kan. Tapi kalau diikutkan bila dah mendalami apa semua ni, baru kita tahu yang perhutanan ni skop dia besar. Bidang dia besar. Bukan saja hutan lipo macam saya bertugas sekarang ni. Ada juga berkaitan dengan penguatkuasaan, inventory kuari, dia ada banyak. Kalau kita ikut pun, kelas hutan simpan ni terbahagi kepada 13 kelas ada. Saya kelas yang keempat. Baik. Okey. Baik, Cik, di Taman Ekorimba Commonwealth ni, apa kemudahan ataupun aktiviti yang boleh dilakukan oleh pengunjung? Okey, bermula daripada tahun 2014 saya mula develop balik tempat ni apabila saya nampak permintaan perkemahan, aktiviti berkemah dan bermalam ni dia satu permintaan yang tinggi lah. Jadi saya cuba buat perubahan, macam contoh tapak kemah ni kita besarkan, and then kita buat iklan secara guna Facebook, IG apa semua untuk kenalkan tempat ni lah. Pasal sebelum ni hanya banyak pada pengunjung unit-unit daripada kerajaan buat perkemahan sini, lepas tu sekolah yang buat kat sini. Jadi bila kita buat iklan macam tu, ramai akan bertanya lah, kos dia berapa, apa semua sini. Antara yang termurah dan saya rasa boleh jadi pilihan pada orang yang
lebih kepada bajet, saya rasa boleh datang ke Taman Eko Rimba lah. Mana-mana Taman Eko Rimba di dalam Selangor ataupun Malaysia ni. Pasal dengan bayaran RM10 untuk satu kemah yang kita bawa dekat situ, dengan bayaran tandas 20 sen, parking kereta RM3, saya rasa memang murah. Sangat-sangat berbaloi. Sebenarnya sangat-sangat berbaloi. Baik, Cik. Jadi rasanya kita sambil-sambil kita boleh apa kata kalau kita jalan-jalan dulu. Kita, Cik mungkin boleh tunjukkan kat saya pada tempat-tempat yang menarik kita boleh duduk untuk menikmati pemandangan sambil berbual lagi. Boleh? Boleh? Baik. Jom mari Cik, bawa saya. Saya sekarang ni sebenarnya sangat beruntung tau. Kerana apa? Saya bersama-sama dengan Cik Halil yang merupakan seorang pengawas hutan. Jadi apa lagi? Kita bolehlah korek-korek ilmu sikit, curi-curi ilmu daripada dia sebelum kita masuk dalam hutan. Betul lah, Cik Halil, boleh Boleh lah sikit-sikit. Baik, Cik Halil, saya nak tanya. Sebagai pengunjung ataupun seseorang yang suka aktiviti pendakian, masuk hutan, apa persediaan yang boleh saya maupun penonton-penonton Ranger Moden lakukan dan barang-barang yang asas mungkin boleh dibawa sebelum kita masuk? Baiklah, secara ringkasnya di awal tadi saya dah beritahu berkaitan dengan persediaan yang pertama sekali permit memasuki hutan simpan lah, dengan bayaran RM5 aja. Kalau berkumpulan, seorang sebagai wakil dapatkan maklumat ataupun detail orang yang nak masuk tu, kita akan submit ke pejabat hutan daerah yang berhampiran ataupun kawasan tempat yang kita nak pergilah. Itu yang pertamalah. Yang keduanya, sebagai seorang pendaki, saya nasihatkan agar faham makan tempat, faham dan tahu tempat yang mereka nak masuk. Bukan sekadar dengar cerita, bukan sekadar dengar cerita orang dekat sini ada batu ni sungai, tak. Kalau boleh, buatlah survey dulu. Mana-mana pun buat survey lah. Dari segi media cetak ke ataupun persorangan ke, kalau jumpa, kalau boleh biar orang yang dekat situ lah. Dan yang paling mudah, cari guide lah. Cari juru pandu lah. Itu yang paling terbaik lah. Baik, Cik. Dari segi keselamatan, kita tahu kadang-kadang tidak semua orang yang dalam kumpulan ini semuanya memang seorang pendaki. Mungkin yang pendakinya seorang dua, yang selebihnya kawan-kawan. Apabila berlaku kecederaan, bagaimana dan apa boleh kita lakukan? Kita bergantung kepada kecederaan yang dia alami lah. Contoh saya ambil dekat sini, kalau biasanya cedera di bahagian kaki lah. Bila bahagian kaki dah cedera, untuk keluar daripada hutan ni jalan dia bukan macam jalan raya, betul? Jadi dengan berbukit, dengan berbatu, dengan cerun, dia apa semua ada lengkap. Jadi dekat sini yang akan boleh melemahkan kawan-kawan yang lain bila dia orang kederat, dia orang tu dah kurang. Tapi sebagai seorang pendaki, itu yang saya cakap tadi, dari awal kena tahu fit badan kita macam mana. Kita punya kesesuaian badan kita macam mana, kita dah tahu baik. Bila kita pergi kepada kecederaan dekat patah kaki ni, ada dua. Sama ada dia boleh berjalan atau tidak. Itu yang kita nak tengok. Sekiranya boleh dia berjalan, semaksimum mungkin kita akan guna kekuatan dia untuk keluar daripada hutan. Seandainya tidak boleh berjalan, bermakna di situ kita kena kurangkan maksimum tadi tu supaya masing-masing semua tak letih, akan galas tanggungjawab masing-masing untuk bawa dia keluar. Okey, yang itu sekiranya mampu untuk keluar. Dan yang terakhir sekali, talian hayat lah. Call bomber, Jabatan Hutan, PDRM, APM. Baik, Cik, kita tahu kadang-kadang pendaki-pendaki ataupun pengunjung-pengunjung ni ada yang nak ringankan beban. Kadang-kadang sampai tak terbawa ubat, banyak aja bawa barang-barang asas, air, makanan, itu je. Jadi sekiranya berlaku kemalangan ataupun kecederaan di dalam hutan ketika mendaki, tumbuhan-tumbuhan ataupun apa yang boleh pengunjung ataupun pendaki itu lakukan dengan adanya, orang kata, semula jadi punya ubat ni? Saya tak nak ambil dia cedera dulu. Saya nak pendaki ni sesat, tapi dia masuk hutan kehabisan air. Kita ambil yang simple dulu lah. Okey, seperti yang kita tahulah, dalam hutan ni dia banyak anak sungai. Jadi bila kita sesat ataupun kekurangan bekalan air atau makanan, kita nampak air ni, kita bukan boleh terus terjah atau minum, tak boleh. Yang pertama sekali, tengok di hulu sungai. Berapa banyak daun yang condong masuk ke dalam sungai. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Jadi kalau seandainya pokok buluh atau pokok rotan, kita dah tahu dah sinonim dengan dia punya miang dia buluh tu, kalau masuk ke air, kalau kita minum, masuk ke dalam perut, dia akan jadi masalah. Jadi kepada penonton-penonton, anda sendiri nampak bahawa tugas pengawas hutan ni bukannya mudah. Selain nak bagi keselesaan kepada anda, unsur keselamatan juga harus dititik beratkan. Ini tak apa.
Kejap lagi saya akan sambung lagi dengan Abang Halil. Banyak lagi saya nak curi ilmu daripada dia ni. Jangan ke mana-mana, kita jumpa kejap lagi dalam Ranger Modern. Kita jumpa lagi dalam Ranger Modern. Tadi kita dah curi sikit-sikit ilmu daripada Encik Halil. Sekarang ni anda boleh nampak Encik Halil apa yang perlu saya buat ni. Banyak sangat barang dekat depan saya ni. Okey. Ini antaranya barang-barang yang kita guna untuk kita mendaki ataupun berkemah sambil bermalam. Okey. Kalau kita tengok kat sini dengan penuh bansen ataupun dapur lah kita panggil lah untuk memasak. Kemudian dekat sini kita ada emergency punya untuk macam baju hujan lah kalau kita sejuk lah. Baik. Okey, lepas tu yang paling penting torchlight lah ataupun lampu suluh ni. Pasal kita mendaki, ada mendaki siang, ada mendaki malam. Tujuan orang tu kita nak tahu macam mana. Kalau dia mendaki malam, dia perlu lampu torchlight lah. Okey. Yang ini beberapa jenis makanan segera lah. Yang mana kegunaan dia hanya meletakkan air sahaja, benda ni akan masak. Okey. Macam barang keselamatan lain, tali. Ini biasanya kita guna untuk kita melintas sungai lah. Tak kala macam hujan ke apa ke. Jadi inilah kegunaan dia, tali ni. Dan dia kita ikat dekat pokok untuk kita melintas ke sungai lah. Dan terdapat pisau di sinilah ataupun bayonet lah ataupun parang lah. Okey. Ini kegunaan kita dalam hutan ni bila perlu untuk macam potong pokok ke apa ke. Baik Cik, dah banyak sangat ni dan penerangan pun saya rasa saya dah boleh nampak. Jadi apa tugasan saya ni sebenarnya? Okey. Cuma satu barang saya tak beritahu tadi berkaitan dengan air. Saya terangkan berkenaan air, tapi kita ada teknik macam mana kita nak guna sekarang ni supaya air tu yang kita ambil terjamin bersih untuk diminum atau dimakan. Okey, ini antara barang dia lah. Okey. Jadi tugasan kejap lagi saya minta tuan akan menggunakan peralatan ini untuk memasukkan air, contoh air mentah sana tu, air daripada sungai masuk dalam ni, dia boleh diminum macam tu. Betul ke? Betul. Dia boleh tapis segala kekotoran tu je. Ya. Okey, kalau kita tengok dalam ni peralatan ni untuk minuman ni, dia ada macam filter dekat dalam. Untuk air yang kita dah masukkan dalam ni nanti untuk ditapis supaya kita boleh guna untuk minum. Baik. Okey. Kalau macam tu saya rasa saya akan guna satu cara ini dan satu lagi mungkin saya akan guna cara Cik yang tadi Cik kata tadi pakai apa? Parang ke? Jadi Cik, saya kena buat ke tugasan tu? Ya betul, kena buat. Bila kita dah buat, kita akan tahu sama ada benda tu boleh minum atau tak boleh minum. Jadi saya kena guna dua-dua kaedah tu lah? Jika boleh. Nalah. Saya kena cuba buat dan rasa. Tak apa, kita tengoklah. Saya berani ke tak minum. Tapi bak kata Cik memang betul dijamin bersih. Kita cuba. Kita guna parang ataupun kayu dan minum terus daripada sini. Doakan saya tak ada apa-apalah. Sesuai je tempat ni. Baik, saya akan gunakan dua kaedah yang telah pun diajar oleh Encik Halil tadi. Satu, saya akan ambil terus secara orang kata teruslah masuk dalam botol air sungai ni. Yang kedua, saya akan menggunakan parang ini sebagai medium penapis sebelum air masuk ke dalam botol. Jadi apa kata kalau kita gunakan kaedah pertama dulu, ambil secara terus. Baik, anda boleh nampak ada sedikit habuk-habuk dalam ni. Baik, kaedah yang pertama. Seterusnya, saya akan menggunakan parang ini sebagai alat penapis.
siap tugasan. Mari kita pergi jumpa Abang Halil dan kita mulakan tugasan kita. Saya nak kena rasa kedua-dua air ni. Jom. Saya dah pun ambil air menggunakan teknik-teknik yang Encik Halil ajarkan. Jadi, Encik Halil bagaimana? Okey. Yang ini air yang diambil naturally lah. Terus ambil daripada sungai. Yang ini teknik yang saya bagi tahu dengan menggunakan parang tadi lah. Betul Betul. Okey. Sekarang ni saya nak minta dia gunakan bekas ni lah Okey, ini adalah filter botol filter Okey. Pertama sekali kita buka jangan air. Sekarang ni kita akan tapis air yang diambil terus daripada sungai Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, yang pertama sekali bila kita dah masukkan air dalam ni, kita akan tutupkan filter ni dekat sini. Okey. Kunci. Okey, you renyuk-renyuk kan? Renyuk kan? Goncang-goncang sikit. Okey. Baik. Dia penutup atas ada sini kan? Buka, boleh terus minum. Baik. Saya akan cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam mana? Rasa macam mana? Yang penting rasa tu. Dia rasa macam air biasa, tapi yang paling penting dia tak ada Sedap-sedap tu tak ada. Tak ada apa-apa. sedap-sedap abuk-abuk tu tak ada. Sebab selalu kalau kita macam saya sendiri kalau ambil air daripada sungai, bila kita masak pun kita minum, kita akan rasa nak terbatuk. Ya. Jadi memang tak ada. Dan sedap. Antara peralatan untuk kita buat aktiviti luar lah. Macam mendaki ke, berkemah ke. Ini antara peralatan ni. Oh. Sedap ah. Sedap. Sejuk Sejuk. Jadi kalau yang ini, kalau saya minum terus pun boleh sebab saya dah tahan dengan parang. Jadi dah tak ada abuk. Jadi kita cuba minum yang ni pula lah. Nak tahu lah lulus ke tidak kan. Encik cakap kan sebab saya berani untuk minum ni. Ada beza? Dia beza rasa dia tak ada ketara sangat. Cuma sedap-sedap tu ini kurang lah. Dia mungkin ada sikit-sikit taklah seperti mana kita pakai alatan. Tapi masih boleh diminum. Ya, boleh. Jadi, Cik, sebenarnya parang tu memang teknik yang ada dalam buku ke ataupun bagaimana? Sebenarnya teknik tu saya dapat daripada orang asli lah. Dia antara petua orang yang bekerja dalam hutan. Macam mana kaedah dia kita nak tempat tu, kita nak ambil air selain daripada tempat tu kita pastikan bersih, tak ada masalah. Itu antaranya lah yang saya amalkan sampai sekarang lah bila dalam hutan. Baik, Encik Halil, adakah saya lulus dengan tugasan untuk kali ini? Kalau diikutkan dengan apa yang dah dibuat tadi apa semua, anda lulus lah. Lulus, terima kasih. Sama-sama. Encik Halil. Baik. Kalau anda semua nak tahu, inilah dia salah satu alatan yang diyakini boleh menapis 99% bakteria yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit seperti kolera dan juga E. coli. Jadi, anda tak perlu risau. Yalah, kita pun tahu daripada kecil memang orang kata kalau nak air tu diyakini bersih kena masak untuk buang bakteria. Jadi dengan adanya alatan seperti ini membantu anda ketika berkhemah ataupun untuk memasuki hutan. Saya sepanjang episod ini berada di Taman Eco Limba Commonwealth. Dan apa yang saya boleh katakan, dekat sini tenang. Dekat sini sangat-sangat tenang. Tempat pun cantik. Sebab apa? Sepanjang laluan daripada pintu masuk hinggalah ke belakang, tempat yang anda boleh tengok tadi saya duduk panjat-panjat apa semua, memang sangat cantik. Dan boleh dikatakan kita boleh cari diri sendirilah dekat sini. Saya pun rasanya banyak mengelambun dekat sini, tengok suasana dan kita boleh lihat
persediaan dekat sini, persiapan dan juga kemudahan-kemudahan memang sangat banyak sekali. Sejujurnya apa yang boleh saya katakan, banyak sangat ilmu yang saya dapat daripada Encik Halil. Bukan saja ilmu ikhtiar hidup moden, tapi ada juga petua-petua yang banyak saya dapat. Contohnya, macam parang, bagaimana kalau kita nak masuk hutan. Jadi, apa yang boleh saya katakan, Encik Halil memang sangat-sangat membantu saya dalam ilmu ikhtiar hidup dan harap dapat bantu anda juga yang mendengar tadi bagaimana persediaan dan apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas masuk hutan. Untuk tugasan yang telah pun diberikan kepada saya cuba kedua-dua teknik yang telah Encik Halil berikan. Satu, ambil air seperti biasalah, kita tadah air dalam botol, dan keduanya menggunakan parang. Anda boleh tengoklah, bukan dan sebenarnya taklah susah, tapi untuk saya yang baru nak cuba, cocok tak tenggelam. Jadi dia jadi macam tak apalah, kita cuba je lah ya, sebab bila arus sungai kan, kita tolak ke dalam, arus tolak, jadi terkeluar balik dan boleh nampaklah sebenarnya memang berhasil sebenarnya bila menggunakan parang tu, kita benamkan dia dan kita boleh tengok belahan tu mengelak ataupun dia tepis daun-daun, ranting yang datang. Jadi di belakang itulah air yang boleh kita ambil. Begitu banyak ilmu mengenai ikhtiar hidup telah pun dikongsikan oleh Encik Halil. Tak kisah ilmu untuk zaman moden ni ataupun ilmu-ilmu tradisional, dari segi perkongsian alatan kecemasan, ubat-ubatan yang boleh kita gunakan dengan guna tumbuh-tumbuhan, air, teknik tu parang tu saya baru belajar ni Encik Halil kan. Jadi mungkin ada lagi tak tips-tips yang boleh Encik Halil berikan kepada penonton ranger moden kita yang mungkin gemar kepada aktiviti hutan pendakian ini? Pada saya lah, kita kena jaga diri kita sendiri yang pertama sekali lah. Kita kenal pasti apa yang kita nak buat. Dan ada lagi beberapa tips sebenarnya nak bagi, tetapi mungkin benda ringkas lah saya beritahu. Kita boleh buat penapis sendiri daripada pakai kain pun boleh untuk ambil air yang bersih sebenarnya. Banyak cara sebenarnya. Tapi tak apa. Apa yang sebahagian telah saya luahkan tu pun saya rasa memadai. Selain daripada itu, saya harapkan pada pendaki-pendaki tak kira moden ke lama ke, sayangi hutan, hargai hutan. Baik, dengar tu. Hutan adalah khazanah kita lebih-lebih di Malaysia yang dikenali dengan flora dan faunanya. Baik, Encik Halil, terima kasih sangat-sangat kerana sudi luangkan masa bersama saya dan berkongsi ilmu mengenai ikhtiar hidup. Kami pun sebagai wakil daripada pihak Jabatan Hutan mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang ke Taman Ekorimba Commonwealth ni lah. Dan kami berharap akan datang ada kerjasama. InsyaAllah kita akan berurusan lagi. Baik, insyaAllah. Dan diharapkan kepada anda, penonton Ranger Moden, untuk episod kali ini, dapatlah sedikit sebanyak ilmu mengenai ikhtiar hidup yang telah pun dikongsikan oleh Encik Halil. Anda telah pun dengar tips dan juga nasihat daripada pengawas hutan kita. Jadi, kepada anda semua, lebih-lebih lagi kepada penggemar aktiviti hutan, ilmu ikhtiar hidup penting untuk anda. Lebih baik mencegah daripada berubat, betul? Jadi ke mana kita selepas ini? Bersama-sama saya, Taufik Hanafi dalam Ranger Moden.